Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini siaran analisis awani. Baru-baru ini pada 15 Mac yang lalu sudah berlangsung Anugerah Hadiah Guru Global 2015 yang dianjurkan Yayasan Barkey GEMS di United Arab Emirates ataupun di Dubai, dan anugerah ini merupakan satu anugerah berprestij untuk diberikan kepada guru-guru sedunia, dan Malaysia agak bertuah pada tahun ini terpilih antara yang terbaik 50 terbaik dunia, yang di mana pencalonan ini dilakukan senarai pendek daripada 5,000 pencalonan dari 1,300 permohonan akhir dari 127 buah negara. Bayangkanlah, kita tersenarai antara 50 calon terbaik guru kita, dan akhirnya salah seorang daripada rakyat Malaysia, seorang guru Malaysia yang berkhidmat di Kemboja, tersenarai antara 10 finalis untuk Anugerah Hadiah Guru Global 2015. Itu yang kita akan ungkapkan, dan kita mengucapkan tahniah kepada mereka yang berjaya, iaitu Cikgu Manderjit Singh yang terpilih antara 10 yang terbaik yang kini berada di Kemboja. Dan sempena Hadiah Guru Global ini, satu forum dilangsungkan, iaitu untuk mempertemukan semua pemain-pemain taruh ataupun stakeholders dalam bidang pendidikan. Ada cikgu, ada guru, ada ataupun ahli-ahli korporat, ahli-ahli politik, dan juga semua yang terlibat dalam bidang pendidikan dalam forum kemahiran dan juga pendidikan global yang berlangsung serentak dengan Anugerah Hadiah Guru Global. Jadi untuk menceritakan tentang ini dari sudut teknologi dan juga pembelajaran tentang masa depan industri pendidikan ini, dan bagaimana kita mengadaptasi dan juga bagaimana kita melahirkan lebih ramai guru-guru yang berinovasi, yang mampu memberikan kandungan yang terbaik kepada anak murid mereka dan mampu memberikan ataupun hubung jalin antara teknologi dan juga pembelajaran di dalam kelas ataupun di mana-mana saja mereka berada. Jadi bersama saya pada malam ini, saya amat bertuah kerana orang yang di sebelah saya yang cukup bertuah dapat bersama dengan program ini di Dubai, dan pastinya banyak sekali pengalaman yang boleh kita kongsikan sama, dan beliau juga terlibat dalam kajian hal-hal berkaitan pembelajaran dalam talian dan sebagainya. Jadi bersama saya Saudari Nur Fazlin Syahadun. Selamat datang Nur Fazlin. Saya dah jumpa beliau di UTM, seorang yang passionate about bidang pendidikan ini, pelajar yang masih melanjutkan pelajaran dalam Dr. Falsafah, PhD Malaysia Japan International Institute of Technology ataupun MJIIT UTM. Dan mungkin Fazlin boleh ceritakan sedikitlah pengalaman menghadiri Hadiah Guru Global di Dubai baru ini. Apa inspirasi yang didapati, dan bagaimana Fazlin terpilih? Agaknya kita beribu-ribu educator kita di Malaysia, Fazlin dapat menyertai satu event yang berprestij peringkat global ini. Okey, terima kasih Encik Nazri. Saya rasa amat bersyukur dan berbesar hati kerana kesudian pihak Astrawani untuk menjemput saya pada hari ini. Jadi sesungguhnya saya memang sangat teruja kerana dapat menghadiri majlis yang begitu berprestij sekali, dan Global Education and Skills Forum tersebut menghimpunkan lebih kurang 1,000 delegasi daripada 50 buah negara seluruh dunia. Jadi saya terpilih kerana saya mendapat jemputan khas daripada CEO Barkey Foundation, iaitu Vikas Pota, dan di samping saya juga adalah Puan Yasmin Nurul Amin, iaitu disenarai pendekkan sebagai 50 guru global terbaik di dunia. Dan seperti yang dikatakan Encik Nazri, Dr. Manderjit Singh daripada yang kini berada di Kamboja telah disenarai pendekkan sebagai top 10 finalis. Dan saya rasa sebenarnya kesempatan untuk saya berada di sana telah memberikan satu inspirasi dan lonjakan minda yang sangat tinggi. Kerana apa yang saya dapati bahawa di situlah terhimpunnya semua pakar-pakar pendidikan, dan juga what we call as pemain tara ataupun stakeholders dalam dunia global pendidikan, kerana di situ lebih kurang 17 bekas Perdana Menteri dunia telah berada di sana. Dan di samping juga majlis ini telah ditaja oleh Harvard School of Education, UNESCO, Barkey Foundation dan juga Asia Development Bank. So ini menunjukkan betapa pentingnya pendidikan global dalam memastikan kelangsungan pendidikan dalam masa akan datang. Dan saya rasa apa yang saya dapat rangkumkan ataupun dapat saringkan daripada pengalaman saya adalah kita sebagai seorang pendidik ataupun sebagai seorang pemain tara dalam pendidikan global, kita mempunyai peranan masing-masing. Kita tidak boleh meletakkan hala tuju pendidikan itu hanya di bawah pentadbiran pemimpin-pemimpin dunia ataupun kerajaan semata-mata. Kerana setiap pemain tara itu mempunyai
peranan, mempunyai visi dan juga mempunyai kebolehan untuk mencorak pendidikan negara kita. Okey, dua tokoh negara kita terpilih dalam anugerah berprestij untuk tahun ini, iaitu Cikgu Yasmin Nurul dari Sekolah Lasal Petaling Jaya, seorang cikgu fizik, dan juga Cikgu Dr. Manjit Singh, biarpun tidak bertugas di Malaysia tetapi kini berada di Kemboja, satu tugas penting juga di bawah satu pertubuhan pendidikan di sana. Jadi apa yang dikongsikan Dr. Manjit Singh dan juga Cikgu Yasmin? Cikgu Yasmin pun datang ke Esrawani sebelum bertolak ke Dubai. Jadi apa inspirasi? Pastinya Fazlin berbangga salah seorang ataupun dua wakil kita berada di top 50. Okey, bagi pendapat saya, dapat mengenali secara lebih dekat Puan Yasmin sendiri, saya merasakan beliau mempunyai satu motivasi diri yang sangat tinggi, iaitu untuk membuat satu perubahan terhadap sistem pendidikan negara. Dan saya rasa kami mempunyai satu aliran pemikiran yang sama, iaitu senang nak bercerita. Senang nak bercerita sebab kami mempunyai satu visi bahawa mahu melihat satu perubahan di dalam sistem pendidikan negara, di mana kita ingin melihat pelajar-pelajar kita berfikir secara kritikal, dan iaitu sekarang ini dengan National Education Blueprint, dengan Pelan Pendidikan Kebangsaan atau Malaysia, kita dapat melihat betapa kerajaan Malaysia amat menitik beratkan akan hala tuju pendidikan negara kita. Dan saya melihat apa yang dilakukan oleh Dr. Manjit, walaupun beliau berada di Cambodia, sebenarnya itu adalah salah satu daripada hala tuju negara kita, iaitu hasil daripada sistem pendidikan kita juga. Hasil kita juga, iaitu di mana kita ingin melihat di mana ada satu gabung jalin di antara pendidikan yang secara tradisional ataupun konvensional dengan pendidikan masa depan, iaitu secara digital dengan menggunakan what we call as blended learning. Sebab seperti yang kita tahu bahawa pendidikan digital semata-mata tidak akan dapat memastikan kelangsungan pendidikan yang dinamik ataupun yang konsisten. Sebab kita perlu lihat bahawa kita dalam memastikan kesamarataan pendidikan, kita perlu memastikan bahawa pendidikan asas ataupun kemudian asas itu perlu kita kukuhkan, dan di samping itu kita juga bangunkan pembangunan pendidikan secara digital ataupun future. Dan inilah sebenarnya yang ingin dititikberatkan oleh Universiti Teknologi Malaysia, di mana saya belajar, di mana mereka memastikan bahawa pendidikan pada negara-negara kita dan juga pendidikan global adalah selari dengan apa yang hala tuju pendidikan di peringkat antarabangsa. Penuh semangat. Saya senang perbincangan saya pada malam ini. Nur Fazlin begitu kata pun detail penjelasannya. Selepas ini kita akan lihat apa yang dilihat oleh Fazlin hari ini, iaitu kajian dalam hal pendidikan, iaitu Massive Open Online Courses ataupun MOOCs UTM, satu pendekatan baru dalam kata pun pemilihan akademik di dalam talian. Dan juga ini bukan perkara baru, banyak universiti-universiti terutamanya Harvard dan Cambridge misalnya, ataupun Harvard, MIT sudah melaksanakan satu program ini. Dan bagaimana juga adakah semuanya baik dalam hal pembelajaran melalui talian, kursus-kursus dalam talian. Sedangkan kita tahu juga face-to-face pembelajaran itu juga mungkin ada kelebihan, tetapi bagaimana gabung jalin itu dapat dilakukan. Kita rehat, yang pertama jumpa lagi selepas ini.